Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu masih membincangkan bab 6 tentang pembahagian sel. Cuma kita lanjutkan lagi kepada tajuk 6.2 iaitu kitar sel dan mitosis. Baik, apakah itu kitar sel? Kitar sel merujuk pada urutan kejadian yang melibatkan penggandaan DNA. Maksudnya daripada satu DNA itu dia digandakan. Okey. Serta pembahagian sel untuk menghasilkan dua anak sel. Maksudnya satu sel itu dibahagi untuk menghasilkan dua sel anak. Kitar sel terdiri daripada peringkat interfasa dan fasa M. Okay, interfasa ni merupakan fasa yang paling panjang kerana dalam fasa ini terdapat 3 lagi fasa iaitu fasa G1, fasa S dan fasa G2. Okay, ini adalah gambar rajah kitar sel ya. Daripada G1, okay, ni permulaannya G1 kemudian pergi kepada fasa S, pergi kepada fasa G2 dan seterusnya fasa M. Okay, kita lihat fasa G1 dahulu. Okay, selepas saja satu sel itu membahagi, okay, dia akan jadi satu sel anak yang baru. Okay, daripada sel anak yang baru tu, okay, pada fasa G1 ni, sel tu akan terus membesar. Mitokondria dan jalinan endoplasma okay, akan dihasilkan dan protein untuk kitar sel disintesis. Okay. Nukleus akan bersaiz besar, okay, dan kromosom di dalamnya berbentuk kromatin iaitu berbentuk berbenang halus. Okey, pada fasa S atau fasa sintesis, sintesis DNA berlaku selepas berlakunya replikasi. Okey, ini proses replikasi. Okey, DNA itu dia replikasi, telah terpecah dua, and then lepas itu dia sintesis DNA yang baru. Dan kat sini kita dapat dua DNA yang baru. Okey, lihat pada animasi ni ya. Okey, dua DNA yang lengkap. Okey, kromosom akan mengganda menjadi dua kromatid yang seiras. Okey, ini kromosom tunggal. Okey, kromosom tunggal. Jadi kromosom ini tadi dia akan mengganda. Bila dia akan mengganda, dia akan dapat dua kromatid macam ni. Dua kromatid. Okey, ini dipanggil kromosom juga. Kromosom. Tetapi kedua-dua kromatid ini diikat pada sentromer di bahagian tengah. Okay. Kedua-dua kromatid ini dia mempunyai salinan molekul DNA yang sama. Okay. Okay, fasa G2. Okay, pada fasa ini sel terus membesar dan kekal aktif. Okay, sel mengumpul tenaga dan persiapan terakhir untuk memasuki peringkat pembahagian sel. Okay, fasa M. Fasa M terdiri daripada dua fasa iaitu mitosis dan cytokinesis. Okay, mitosis dia melibatkan 4 peringkat iaitu peringkat profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okay, selepas ini kita akan tengok proses-proses untuk setiap peringkat ya. Okay, mitosis. Apa maksud mitosis ni? Okay, mitosis ialah proses pembahagian nukleus sel. Okay, bayangkan sel di tengah dia ada nukleus. Okay, nukleus itu akan membahagi dan membentuk induk baru menjadi dua nukleus. Proses pembahagian nukleus sel induk menjadi dua nukleus. Maksudnya dia akan dapat dua sel anak yang baru. Penerangan di sini, setiap nukleus mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dalam nukleus sel induk. Kalau sel induk dia, sel soma induk ada 46 kromosom, bermaksud sel soma yang dihasilkan selepas itu juga mempunyai 46 kromosom. Okay. Dan mitosis ini hanya berlaku pada sel soma sahaja. Okay, terdapat 4 peringkat. Okay, mitosis tadi yang telah disebut profasa, metafasa, anafasa dan telofasa.
Okey, peringkat profasa. Okey, kromatin di dalam nukleus memendek dan menebal bagi membentuk struktur kromosom. Okey, sebab dia berbentuk berbenang. Okey, pada peringkat ini dia akan terus memendek, menebal untuk membentuk struktur kromosom. So, kromosom terdiri daripada dua berbenang seiras yang disebut kromatid kembar. Yang saya dah tunjuk gambar tadi. Okey, kedua-dua kromatid kembar terikat di sentroma. Okey, pada peringkat ini membran nukleus terurai, nukleolus menghilang, sentriol berpindah ke kutub bertentangan dan gentian gelendung terbentuk. Okey, kalau kita tengok pada animasi ni, okey, sentriol pergi ke kutub yang bertentangan. Di dalamnya ada kromatin yang sedang memendek dan menebal dan nukleus membran nukleus hilang terurai. Okey, dan kat sini juga ada terbentuk gentian gelendung. Okey. Ini boleh lihat rajah ni lah. Selepas habis peringkat profasa, ini yang akan terbentuk. Okay, peringkat metafasa, sentriol berada di kutub sel yang bertentangan. Okay, gentian gelendung menetapkan kromosom pada satah khatulistiwa. Maksudnya dia letak, dia susun kromosom tu di satah khatulistiwa. Okay. Baik. So, kita lihat gambar dekat sini. Okay, sentriol ada pada kutub bertentangan. Okay, dan kromosom ni nampak tak? Dia beratur di satah khatulistiwa. Tersusun di bahagian tengah. Okay, dan kalau kita lihat tadi ada gentian gelendung. Ni gentian gelendung dia terikat pada sentroma. Okay. Baik, peringkat anafasa. Okay, sentroma membahagi dua. Okay, dan kromatid kembar berpisah. Okay, gentian gelendung tadi dia akan memendek, mengecut dan kromatid kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Okay. So, kalau kita lihat video ni, nampak dia mengecut. Gentian gelendung mengecut, kemudian dia menarik kromosom tu. Okay, dan kromatid kembar tadi dia akan menjadi kromosom tunggal pula. Ya. Okey, peringkat telofasa. Apabila sampai di kutub bertentangan, kromatid ini dikenali sebagai kromosom anak. Setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras dengan yang satu lagi. Kromosom berbentuk berbenang halus dan bentuk kromatin. Okay. Nukleolus terbentuk semula, gentian gelendung menghilang dan membran nukleus baru terbentuk. Dan akan berlaku pula proses cytokinesis. Okay, lihat kat sini. Okay, bahagian tengah mencurut. Pencurut. Okay, lepas tu dah jadi cytokinesis, kita dapat dua anak sel yang baru. So, dalam tu kalau kita lihat ada kromatin. Ada kromatin balik. Okay, itulah dia fasa-fasa dalam mitosis. Okay. So, sekarang kita nak lihat perbezaan mitosis dan cytokinesis antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Dia agak berbeza. Sebab apa? Dalam sel haiwan ni, dalam sel tumbuhan ni, dia tak ada sentriol. Tapi masih boleh menghasilkan gentian gelendung. Okay. Cytokinesis berbeza antara sel haiwan dan sel tumbuhan. So, cytokinesis ialah pembahagian cytoplasma yang berlaku selepas nukleus terbentuk. Okay, bila kita lihat pada bahagian tengah ni ada microfilament. Okay, microfilament ni dia akan mengecut, menyebabkan sel sel mencerut sehingga terputus menjadi dua anak sel yang baru. Okay. Okay, sel tumbuhan pula dia tidak mempunyai sentriol. Okay, gentian gelendung masih boleh terbentuk semasa mitosis. Okay, vesikel dibentuk bercantum. Yang dibentuk bercantum membentuk plat sel di tengah sel ni. Ni ada vesikel plat sel Okay. Baik. Plat ini dikelilingi oleh membran plasma yang baharu. Okay. Ni dia dah bercantum. Vesikel ni bercantum. Okay. Dan kemudiannya dia akan tumbuh keluar. Dia akan tumbuh sampailah dia bertemu ataupun bercantum dengan membran sel di sini. Okay, gentian selulosa dihasilkan oleh sel untuk menguatkan dinding sel yang baru.
So selepas saja terbentuk plat ni, okey, dah penuh. So jadi kita kata yang ini adalah dinding sel yang baru lah. Okey, so kita akan dapat 2 anak sel yang baru. Okey, keperluan mitosis. Okey, contoh cicak. Cicak kalau dia punya ekor dia terputus, dia masih boleh menghasilkan ekor yang baru melalui proses mitosis. Ya. Cicak juga mampu menghasilkan ekor secara penjanaan semula. Okay, apabila kecederaan yang berlaku pada badan kita, mitosis akan menghasilkan sel-sel baru menggantikan sel-sel mati ataupun rosak. Contoh macam luka. Kalau luka terbelah, okay, so sampai satu tahap nanti dia akan menghasilkan sel-sel yang baru untuk menutup bahagian luka tersebut. Okay, seterusnya bagi perkembangan embrio dan pertumbuhan organisma, mitosis mematikan pertambahan sel yang pesat dapat berlaku. Okay, maksudnya mitosis ni dia membantu menghasilkan pembesaran janin dalam kandungan. Begitu juga dengan bayi ataupun kanak-kanak, sampai satu tahap dia akan meningkat, membesar, jadi remaja, dewasa. Itu pun juga melibatkan proses mitosis. Dia akan hasilkan sel-sel baru. Sebab itulah manusia ni boleh meningkat ketinggian dia dan juga beratnya. Okay. Seterusnya, mitosis membantu organisma seperti hydra menghasilkan individu baru melalui pembentukan tunas. Hydra ni dia membiak secara pertunasan. Nampak? Dia bertunas, okay, dan menghasilkan sel-sel, dapatlah menghasilkan sel anak yang baru. Ini si anak yang baru. Okey, seterusnya teknik pengkulturan menggunakan sel stem daripada haiwan yang kemudian dikultur di dalam makmal untuk menghasilkan daging. Maksudnya dia hasilkan daging ni secara mitosis. Bukannya ambil daripada haiwan. Dia hasilkan di makmal. Alright. Terapi sel stem menggunakan sel stem daripada sum-sum tulang bagi merawat rawan yang rosak. Okey, dalam bidang pertanian, teknik pengkulturan tisu tumbuhan digunakan untuk menghasilkan anak-anak pokok melalui pengkulturan sel-sel induknya tanpa melalui proses persenyawaan. Maksudnya dia menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan, okay, and then dia kulturkan. Maksudnya dia menggunakan bahan-bahan yang ada dalam makmal, medium-medium yang sesuai, dan daripada sel bahagian-bahagian tumbuhan tu, okay, dia dapat menghasilkan pokok ataupun anak benih yang baru. Okey, baik. Itu sahaja penerangan untuk tajuk 6.2, kita sel dan mitosis. Okey, moga berjumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya. Okey, pada masa akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.